Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Jadi kita sambung bab 12 iaitu berkenaan koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Okey, jadi bercakap tentang koordinasi dan gerak balas ni, dia ni adalah gerak balas daripada rangsangan yang kita terima lah. Okey, dan rangsangan ni boleh datang, boleh dikesan daripada 5 deri asas manusia. Mata, telinga, hidung untuk bau dan sentuhan untuk kulit. Okey. Jadi rangsangan ni bila diterima oleh badan, jadi badan akan buat gerak balas ataupun tindak balas lah. Itu dari segi luaran. Itu dari segi luaran. Ada juga perubahan yang berlaku dalam badan kita yang juga boleh menyebabkan gerak balas. Okay, contoh minum air gula banyak, minum air gas banyak sangat hari ni contoh. So apa gerak balas yang akan berlaku dalam badan pula untuk kembalikan badan dalam keadaan yang normal sepatutnya. Okay, Jadi dalam bab ni, sepatutnya kita dapat, awak dapat menyatakan dapat menyatakan sistem saraf manusia yang utama. Kemudian awak juga sepatutnya dapat menerangkanlah fungsi-fungsi bahagian sistem saraf pusat dalam badan kita. Dan hari ni kalau sempat awak akan berkenalan dengan neuron dan synapse. Okey, ini adalah satu soalan tentang robot. Bolehkah robot berfungsi sepenuhnya seperti manusia pada masa akan datang? Okay, ini adalah satu robot, nama robot Sophia. Sebenarnya kan robot ni dekat Jepun actually memang dah hebat tau Jepun ni. Jepun dia punya teknologi tentang robot-robot ni memang hebat lah. Diorang hotel di Jepun telah pun ada beberapa hotel di Jepun yang telah pun memulakan khidmat robot untuk dekat kaunter, angkat beg, semua tu kalau cikgu tak silap. So persoalannya, bolehkah robot menggantikan manusia 100% pada masa akan datang? Kita tengok kat tu. Okey. Jadi kita tengok koordinasi dan gerak balas. Okey. Organisme kita lah. Okay, kita ada kebolehan untuk mengesan perubahan. Okay, perubahan ni boleh datang daripada persekitaran dan boleh juga perubahan tu juga boleh ada dalam badan kita. Okay, perubahan boleh datang daripada persekitaran dan perubahan juga boleh berlaku dalam badan lah. Okay, jadi kebolehan kita ni ataupun keupayaan ni kita panggil sebagai kepekaan. Maksudnya mata kita peka, so kita kesan, kita dapat kesan perubahan tu. Jadi apa yang kita nak buat? Begitu contohnya. Dan perubahan yang berlaku tu kita panggil sebagai rangsangan. Ni cikgu cakap tadi tu. Bila mata nampak jalan berlompat di depan, jalan berlompat. Jadi mata tu, keupayaan mata kita ni adalah kepekaan dan jalan yang berlompat tu adalah rangsangan. Terus tengah. Okey. Jadi rangsangan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Maksudnya perubahan yang merangsang, perubahan yang menyebabkan berlakunya gerak balas ni ada dua jenis, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Rangsangan dari persekitaran luar termasuklah cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu, tekanan dan sentuhan. Maksudnya dari luar badan lah. Okey. Kalau rangsangan dari persekitaran dalam, menangkumi perubahan tekanan emisi darah. Hari ni banyak minum air contohnya. Pagi tadi dah minum 1 liter, tengah hari minum 1 liter. So apa akan jadi? Perubahan kuantiti air yang banyak dalam badan ni memberi rangsangan kepada buah pinggang untuk apa? Untuk hasilkan banyak air kencing ke? Untuk hasilkan sikit air kencing? Faham kan? Perubahan suhu badan. Awak berlatih dalam keadaan panas, awak berlatih berlari dalam keadaan panas, cuaca panas. Okey. Dari luar, cuaca panas menyebabkan suhu badan awak meningkat. Jadi perubahan yang berlaku pada suhu badan ni menyebabkan kulit buat apa? Hasilkan peluh banyak ke? Hasilkan peluh sikit ke? Perubahan So perubahan dalam badan. Perubahan aras gula.
Ya Allah, pada pagi makan coklat, tengah hari makan coklat, pagi makan coklat. Kenapa? Sebab frust contohnya. Kecewa. Artis Korea awak telah berkahwin, contohlah. Okay, jadi awak sedih, so awak makan coklat, banyak-banyak makan coklat. Jadi berlaku perubahan aras gula dalam darah. So perubahan aras gula dalam darah tu adalah rangsangan. Dan sebabkan dia berlaku di sebab dia berlaku dalam badan, maka dia adalah rangsangan dari persekitaran dalam. Apa? Telefon. Okey. Okey, mamalia, okey, haiwan berdarah panas yang mempunyai bulu, rambut, okey, mengesah rangsangan melalui sel diri khas yang kita panggil sebagai reseptor. Okey, reseptor ni mengesan sesuatu rangsangan, contoh bunyi. Bila dapat detect bunyi, bila reseptor mengesan bunyi, maka bunyi ni tadi, rangsangan ni tadi akan ditukar kepada impuls saraf dan akhirnya akan dihantar ke otak melalui sel saraf dan neuron. Jadi otak dia adalah pusat integrasi yang menterjemah impuls saraf. Otak yang define, oh ini bunyi kucing, so tak payah takut. Contoh, oh ini bunyi harimau, so kita kena lari lah. Oh ini bunyi cicak, biar je lah cicak tu kat atas. Okay, otak yang menterjemah. Otak menterjemah bunyi tu bunyi apa. Okay, jadi dia mengkoordinasikan suatu gerak badan sesuai lah. So kalau pertama tadi dengar bunyi kucing, buat tak tahu je lah. Kedua tadi dengar bunyi harimau, so apa koordinasi gerak badan yang akan berlaku? Kita akan lari. Okay, semuanya ditafsir, sebenarnya telah diintegrate oleh otak. Tadi dengar bunyi cicak, so buat tak tahu lah. Gerak balas yang sesuai, buat tak tahu je lah cicak. Tapi untuk orang yang geli pada cicak, walaupun dia dengar bunyi cicak, otak kata itu adalah cicak, tapi disebabkan dia ni penggeli, maka dia akan lari juga. Faham Okay. Gerak balas merujuk pada cara organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Contoh macam tadilah, terdengar bunyi, telinga tangkap bunyi, reseptor di telinga dengar bunyi harimau, hantar maklumat pergi ke otak, otak tafsir, ni bunyi harimau. So otak akan bagi gerak balas yang sesuai. So dia akan bagi arahan kepada kaki, so kaki kena lari. So pada masa yang sama yang lari kena hasilkan banyak tenaga, sebab tenaga nak diberi kepada otak di kaki supaya boleh berlari. So apa yang berlaku? Degupan jantung bertambah. Kenapa degupan jantung bertambah? Sebab nak bekalkan banyak oksigen dalam darah. Kenapa nak bekalkan banyak oksigen dalam darah? Sebab nak digunakan dalam proses pengoksidaan makanan untuk hasilkan tenaga. Nampak? So bila banyak hasilkan tenaga, badan juga hasilkan banyak haba. So haba ni tak boleh duduk dalam badan, mesti dikeluarkan melalui perpeluhan. So berpeluh lah, berlari dan berpeluh. So yang tadi semua tu adalah gerak balas. Okay, tadi semua tu adalah gerak balas. Jadi bahagian badan yang melakukan gerak balas kita panggil sebagai effector. Menerima rangsangan, reseptor. Bahagian yang bagi gerak balas, effector. Bahagian yang dapat effector. Bahagian yang dapat kesan, effector. Okay. Contoh effector ialah otot dan kelenjar. Memang itulah. Okay. Contoh effector adalah otot dan kelenjar. Macam tadi kan, cikgu kata tadi, dengar bunyi harimau tadi. Kan. So effector yang terlibat adalah otot. Otot mana? Otot jantung untuk pam jantung lebih banyak supaya lebih banyak oksigen masuk, dan otot di kaki untuk berlari. Kelenjar yang terlibat termasuklah kelenjar peluh. Nampak ya? Okey, termasuk juga kelenjar-kelenjar yang lain lah. Okey, kelenjar di atas buah pinggang pun, kelenjar adrenal pun akan bertugas, semua tu. Okey, jadi Raja 12.1 dan 12.2 inilah nak ceritakan apakah komponen yang terlibat sebenarnya dalam rangsangan dan gerak balas. Okey. So bunyi telefon berdering, okey, rangsangan dari persekitaran luar dikesan oleh reseptor telinga, reseptor dalam telinga. Jadi dikesan oleh reseptor deria dan organ deria. Jadi organ terlibatnya adalah telinga lah. Jadi orang menjadi impuls saraf hantar
hantar kepada pusat integrasi iaitu otak. Siapa yang hantar? Neuron deria. Okey, kemudian sampai ke otak, otak tafsir. Impuls dia hantar neuromotor ke efektor dan akhirnya tangan awak akan angkat call. Nampak ni perbezaan neuron deria dan neuron motor. Neuron deria hantar impuls saraf ke otak. Neuron motor hantar impuls dari otak ke efektor. Okey, beza neuron deria dari reseptor ke otak. Neuron motor dari otak ke efektor. Ya, ada perbezaan sikit lah. Okey, jadi reseptor dan efektor ni bekerjasama lah. Okey, itu selesai tentang reseptor otak efektor. Okey, jadi reseptor ni mengesan perubahan ataupun mengesan rangsangan. Boleh datang daripada dua, rangsangan luar atau rangsangan dalam. Iaitu perubahan lah. Kemudian otak adalah pusat integrasi. Dia ni akan mentafsirkan dan memberi gerak balas yang dia mengkoordinasikan gerak balas yang sepatutnya berlaku kepada efektor. Efektor ada dua. Bukan ada dua lah, selalunya dua lah, iaitu otot atau kelenjar. Selesai Okey, sekarang kita masuk koordinasi. Koordinasi adalah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. So koordinasi ni bermula daripada rangsangan yang dikesan oleh reseptor sehinggalah gerak balas yang diambil oleh efektor. Keseluruhan proses tu adalah proses koordinasi. Okay, bermula dari rangsangan yang dikesan oleh reseptor sehingga gerak balas yang dilakukan oleh efektor. Proses tu adalah kita panggil sebagai koordinasi. Okay, jadi koordinasi ni akan memastikan keseluruhan aktiviti dan sistem suatu organisme berfungsi dan diselaraskan dengan sempurna lah. So kalau contoh orang yang lumpuh, belakang saraf tunjang dia mungkin tercedera akibat kemalangan ke, akibat kecederaan ke, tak tahulah Okey, dia dapat terima rangsangan. Maksudnya kaki dia rasa dia rasa orang boleh cucuk dia punya kulit. Cucuk kulit. Tapi dia rasa sakit tapi dia tak boleh angkat kaki. Contoh sebab dia lumpuh kan. Dia kadang-kadang dia terima rangsangan tapi dia tak boleh bagi gerak balas. Jadi itu adalah satu koordinasi yang tak lengkap lah. Sebab koordinasi ni dia mesti bermula daripada rangsangan yang dikesan oleh reseptor sehinggalah gerak balas yang dilakukan oleh efektor. Dia mesti the whole complete set tu, the whole complete process tu adalah coordination. Okay, jadi coordination ni dialah yang ensure, yang pastikan semua fungsi-fungsi pada badan, semua aktiviti, semua sistem yang terlibat tu berjalan dalam keadaan yang sempurna lah. Okey. Jadi peranan koordinasi dan gerak balas ni dijalankan oleh dua sistem yang berlainan iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Jadi macam mana nak pastikan koordinasi ni boleh berlaku dengan baik, boleh berlaku dengan sempurna, boleh berlaku dengan pada keadaan sepatutnya, maka sebenarnya dia dikawal ataupun diselenggara oleh dua sistem iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Jadi sistem saraf dan sistem endokrin ni adalah dua sistem yang bekerjasama lah. Macam kita belajar sebelum ni, sistem limfa dengan sistem peredaran darah. Sistem limfa melengkapi sistem peredaran darah. Untuk sistem saraf dan sistem endokrin ni pula memang kena kerja sama-sama untuk pastikan badan kita ni berada dalam keadaan yang selamat dan sihat lah. Macam tu. Okey. Jadi ini adalah gambar raja 12.2. Udah janganlah udah. Sekejap Okey, tengok gambar pelari ni. Okey. Pelari ni dia berlari, okey. Jadi berlaku perubahan pada dalam badan dia lah.
Okey, berlaku perubahan dalam badan dia bila dia berlari. Okey, bila dia berlari, dia sedut banyak oksigen, dia letih, dia penuh otot, banyak hasil mitokondria dia, banyak hasilkan tenaga, semualah. Jadi dia menerima rangsangan dari persekitaran dalam iaitu tekanan darah meningkat. Tekanan darah meningkat semasa berlari. Okey. Tekanan darah meningkat lah. Yelah, nak alihkan banyak darah lah ni. Supaya banyaklah oksigen yang akan dihantar ke sel-sel. Jadi banyaklah tenaga yang boleh dihasilkan bila ada oksigen. Okay, jadi tekanan darah meningkat. Yang ini akan dikesan oleh reseptor iaitu baroreseptor di arka aorta. Di di aorta di atas. Okey. Okey. Dan arteri karotid. Arteri karotid ni adalah arteri yang berada di karotid jantung ke Alamak, cikgu tak ingat lah. Nanti cikgu kat sini, cikgu tak ingat lah. Nanti cikgu cek balik. Okey, dikesan oleh reseptor, baroreseptor dan di atas dan arteri karotid. Kemudian bila dikesan, bila dikesan oleh reseptor, macam biasalah, reseptor akan hantar ke pusat integrasi iaitu otak. Okey, dia hantar melalui siapa? Melalui neuron deria. Ingat neuron deria dia yang menghantar impas saraf daripada reseptor ke pusat integrasi. So pusat integrasi dalam cerita sekarang ni adalah otak. Jadi bila sampai di otak, iaitu kawasan yang terlibat untuk tekanan darah ni adalah di bahagian medula oblongata. Okey, dan kardiovaskular, betul lah, karotid ni jantung, arteri jantung. Okey, kardiovaskular, pusat kolam kardiovaskular berada di medula oblongata. Jadi bila sampai maklumat tu di situ, kemudian pusat kawalan kardiovaskular ni yang berada kat medula oblongata ni menghantar impas saraf melalui neuron motor ke efektor. Okay, bila dia dapat maklumat tadi yang kata tekanan darah meningkat ni, jadi apa dia buat adalah dia pula selepas dia dah tafsir, dia hantar impas saraf pergi ke efektor pula. Okey, kenapa nak hantar ke efektor? Supaya berlaku gerak balas yang sepatutnya untuk nak overcome untuk nak mengatasi lah keadaan tekanan darah yang meningkat ni. Okey, jadi efektor yang terlibat adalah otak kardium jantung. Okey, dia akan slowly jadi perlahan dan diameter salur darah akan mengembang. Kenapa nak perlahankan pengecutan otak kardium jantung? Supaya tekanan darah, supaya jantung tak terkejut lah. Okey, kalau tak nanti dia cramp, dia boleh jadi serangan jantung. Kemudian diameter salur darah pun nak dikembangkan dengan lebih besar supaya aliran darah menjadi lebih banyak. Aliran darah menjadi lebih banyak, jadi lebih banyak oksigen yang akan dibekalkan. Kenapa? Untuk menurunkan balik tekanan darah ke julat yang normal. Reseptor yang terlibat adalah reseptor di arka aorta dan arteri karotid. Okey. Pusat integrasi yang terlibat dalam cerita ni adalah di bahagian medula oblongata. Efektor yang terlibat pula adalah salur darah dan otot kardium jantung. Jadi lengkap, maka dia adalah satu koordinasi yang berjaya. So sistem saraf pun main peranan iaitu reseptor apa semua ni. Sistem endokrin pun akan main peranan juga dari segi hormon semua tu. Jadi dua-dua ni saling bekerjasama lah. Okay. Okay, kemudian kita masuk sikit jenis-jenis reseptor. Lepas tu kita boleh stop lah. Okay, bayangkan kalau pelari ni,
katakanlah efektor dia ataupun medula oblongata dia tak boleh nak tafsir benda sepatutnya. Jadi kan jantung dia ni akan terus pump pada tekanan yang tinggi. Laju-laju dan akhirnya dia akan cramp. Pelari ni boleh dapat serangan jantung. Dan kalau keadaan teruk dia boleh matilah. Sebab tu untuk jadi seorang pelari profesional ataupun atlet rumah sukan sekalipun, di peringkat sekolah sekalipun, mesti berlatih. Kenapa kita nak latih jantung kita ni supaya mengecut mengembang pada kadar yang sesuai dengan badan kita, pada kadar yang sesuai dengan kita punya larian. Sebab tu orang yang berjogging ataupun orang yang selalu lari lomba lari ke half marathon ke full marathon 42.2 km, half marathon 21.1 km. Pelari yang join marathon ni selalunya dia memang akan pakai jam yang boleh detect heartbeat boleh detect heartbeat, dan dari situ dia boleh tengok dia punya range heartbeat dia berada di zone yang mana. Kita ada 5 zone. Kalau jantung awak berlari laju tapi jantung awak boleh kekal berada di zone 2, maksudnya jantung awak ni boleh pump laju sesuai dengan larian yang laju. So awak adalah orang yang hebat. Awak adalah pelari yang terbaik Bayangkan awak lari laju, maksudnya awak perlukan banyak tenaga kan. Tapi jantung awak boleh pump pada kadar yang biasa. Berbanding banding dengan orang yang lari laju tapi bacaan jantung dia juga laju. Dia lari laju, jadi bila dia lari laju dia kena banyak tenaga. So dia kena banyak oksigen masuk lah supaya banyaklah pengoksidaan makanan boleh berlaku. Bermaksud jantung dia kena kerja lebih lah untuk bawa masuk banyak oksigen. So kita pun bernafas tercungak-cungak lah. Kalau dia lari laju, dia boleh berlari laju dan bacaan jantung dia juga adalah laju, itu bukan satu keadaan yang baik lah. Seolah-olah awak paksa jantung awak bekerja lebih daripada sepatutnya 120 ke contohnya, awak paksa dia kerja sampai 180. So ini adalah perkara adalah benda-benda yang benda-benda yang kena tengok oleh atlet. Contoh Chong Wei di Chong Wei jantung dia masih boleh berdegup pada paras normal walaupun dia bermain sejam setengah sukan game lah. Maksudnya dalam keadaan dia memerlukan banyak tenaga tu, jantung dia masih boleh pump pada keadaan yang biasa untuk bawa masuk oksigen. Itu adalah ilmu penting untuk atlet. Itu adalah ilmu penting untuk atlet lah. Jadi penting jugalah untuk kita pelajar biologi faham dan cuba buat kaitan antara heartbeat ni, degupan jantung dengan laju jam berlari, dengan kadar pengambilan oksigen, semua tu ada kaitan. Okay, last hari ni jenis-jenis reseptor. Cikgu rasa cikgu tak masuk lah kot untuk synapse punya ni. Kita habiskan untuk subtopik 12.1 je. Okay, reseptor. Jadi reseptor deria ni adalah terdapat pada hujung gentian saraf yang mengesan maklumat lah. Okay, di sekitaran dalam atau luar. So kalau dia berada di kulit, maka reseptor tu di kulit lah. Okay, lokasi reseptor bergantung pada jenis rangsangan. Okay, jadi setiap jenis reseptor biasanya peka terhadap jenis rangsangan tertentu. Contohnya, reseptor untuk mengesan warna, warna cahaya lah, RGB, red, green, blue, tak bolehlah kesan bunyi. Itu maksud dia. Reseptor sejenis reseptor ni dia ada rangsangan dia sendiri yang dia boleh kesan. Okey, contoh ni ada reseptor deria mengesan rangsangan luar pada organ deria khas seperti mata, hidung, lidah dan kulit. Reseptor deria mengesan rangsangan dalam badan, ada lebih spesifik lah. Contohnya, sel pankreas hanya boleh mengesan aras gula dalam darah. Dia tak boleh kesan aras air dalam darah. Sel pankreas hanya boleh mengesan aras gula dalam darah. Dia tak boleh kesan perubahan masin ke, tak boleh. Perubahan asid ke dalam darah tak boleh. Dia hanya boleh kesan aras gula saja. Okay, ini adalah jenis-jenis reseptor lah.
Okay, fotoreseptor adalah cahaya, foto, termometer, suhu, kimia, baro adalah perubahan tekanan, baro ke bero ke sekatilah. Mekano adalah sentuhan dan tekanan, nociceptor adalah kesakitan. So ini adalah nama-nama reseptor dia dan ini adalah rangsangan-rangsangan yang khusus kepada dia. Okay, yang khusus kepada dia. Okay, tengok atas ni sikit. Semua reseptor boleh dianggap sebagai pengubah tenaga, iaitu reseptor boleh mengubah satu bentuk tenaga kepada bentuk lain. Contoh, fotoreseptor mata mengubah tenaga cahaya kepada bentuk yang boleh diterima oleh sistem saraf, iaitu isyarat elektrik. Isyarat elektrik impas saraf tadi tu lah. Jadi semua reseptor dianggap sebagai pengubah tenaga. Kenapa? Sebab dia menukarkan rangsangan itu kepada bentuk yang boleh diterima oleh sistem saraf. Maka dianggap sebagai pengubah tenaga. Okay, ini contoh dia. Okay, fotoreseptor, okay, bintik kuning apa yang kita nampak. Ni kita beri kesan 3 warna tu, RGB tu, okay, menerima rangsangan cahaya. So, bila ada cahaya matahari, bila ada cahaya, maka barulah kita boleh nampak warna pokok, warna semua ni lah. Okey, jatuh ke bintik kuning, akhirnya neuron dia akan bawa maklumat dalam bentuk impas saraf, iaitu rangsangan yang diterima tadi tu, okey, ke pusat integrasi. Okey, dalam cerita ni ianya berada di otak. Okey, pusat integrasi untuk penglihatan ni berada di otak. Okey, dari situ dia tafsirkan, oh itu warna merah, daun pokok tu warna hijau. Nampak Okay, so neuron deria dalam cerita ni adalah saraf optik. Okay, last sekali. Oh ni awan bergerasi mengesan perubahan iklim. So bila dia tahu iklim nak hujan dah makin turun, angin makin kuat, nak masuk musim sejuk, so dia akan bermigrasi. Dia akan berpindah sementara waktu ke negara yang lebih suam, pada negara yang tak ada ribut. Itulah maksudnya lah. Okey, last sekali hari ni keperluan gerak balas. Okey, jadi mengapakah kita perlu bergerak balas terhadap rangsangan luar dan rangsangan dalam? Kenapa? Bila nampak najis lembu di depan mata, kenapa mesti bergerak balas? Boleh tak nak bergerak balas? Nampak dah najis lembu depan mata ni ya. Nampak dah najis lembu mata dah bagi rangsangan pada mata, mata dah hantar ke otak, otak dah tafsir. Oh, itu najis lembu. Apa otak perlu buat sepatutnya? Dia perlu hantar maklumat ke efektor kaki, otak di kaki supaya nanti jalan janganlah kau langgar najis lembu tu. Okey, betul kan? So kenapa kena ada gerak balas ni? Okey, jadi keupayaan kita mengesan ni sebenarnya adalah untuk kemandirian kita, adalah untuk survival, organism survival, adalah untuk kita punya kemandirian lah, maksudnya how we can fit in this macam mana kita nak pastikan diri kita ni boleh hidup, boleh survive dalam keadaan tu. Okey, jadi bagi sesetengah haiwan, perubahan gerak iklim mendadak mendorong haiwan mencari peringatan baru. Ni macam contoh flamingo tadi lah. Okey, bila dia mengesan perubahan, dia suhu semakin meningkat, maksudnya semakin sejuk. So reseptor pada kulit dapat kesan suhu semakin tinggi, suhu semakin sejuk, suhu semakin rendah. Ya Allah, sorry. Suhu semakin rendah, keadaan makin sejuk, jadi kita kena pindah. Jadi kenapa kena pindah? Sebab untuk mencari tempat perlindungan yang baru. Macam mana tahu kena pindah? Sebab adanya koordinasi. So dalam koordinasi tu adalah rangsangan semua tu. Okay, jadi kita kena bergerak balas terhadap perubahan. Tak kisahlah kalau perubahan ni dari segi luaran, maka kita bergerak balas sesuai dengan keadaan luaran. Sekiranya perubahan tu berlaku dalam badan, perubahan kita berlaku dalam badan dan seterusnya memberi rangsangan, jadi perubahan juga mesti berlaku dalam badan untuk kita atasi perubahan yang bawa keburukan tu lah. Kalau perubahan tu bawa kebaikan, saya rasa tak ada masalah. Okay, jadi keupayaan organisma untuk mengesan perubahan sekitaran ni adalah penting lah.
tekanan dalam macam tadi ya. Okey, contoh apabila suhu badan meningkat melebihi jejak normal iaitu demam. Okey, bila kita demam, suhu badan meningkat, termoreseptor kesan perubahan suhu, jadi dia akan hantar maklumat ke otak dan dia akan menghantar maklumat ke pusat integrasi lah iaitu otak, dan cerita ni adalah otak. Kemudian pusat integrasi dia akan hantar maklumat ataupun impuls saraf kepada efektor untuk turunkan semula suhu badan. So kita bergetar, kita berpeluh. Jadi semua ni adalah gerak balas yang berlaku. Kenapa? Supaya kita kembali ke suhu normal dan kita pun sihat. Kalau tak berlaku koordinasi, kalau tak berlaku koordinasi yang baik, so bila kita demam 38 darjah Celsius, kita akan naik 39, naik 40, naik 41, naik 42, naik 43, 44. Akhirnya kita akan mati disebabkan oleh demam. Jadi perlunya gerak balas ni adalah untuk kemandirian, untuk kesihatan, untuk kita punya perlindungan, untuk kita punya supaya kita dapat atasi perkara yang buruk yang datang daripada rangsangan tu. Okey. Contoh yang yang lain dia bagi ni lah. Gerak balas yang cepat diperlukan untuk menyelamatkan bola di pintu gol. Ni untuk keeper Untuk keeper, dia kena gerak balas yang pantas lah untuk selamatkan bola sebelum masuk gol. Kalau tak dia kalah. Okey, cikgu stop di sini. Cikgu stop recording dulu.